Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV, baby. So, kita bertemu lagi dalam episod yang terbaru. Wah, dah macam YouTuber gila-gila. Tapi hari ni episod kita best gila lah. Sebab kita interview, still lagi content interview. Tapi interview dia, kita invite seorang jejaka, seorang selebriti, seorang artis yang penuh dengan kontroversi. The king of controversy and king of religion dekat Yes. Malaysia. Sebab dia kalau ramai orang kenal dia sebab dia banyak watak banyak watak. Dia ada 5-6 watak. Tapi interview ni kita akan lakukan malam nanti, kita akan pergi ke tempat dia. Tapi lepak jap. Ya. Lepak jap. Sekarang ni aku nak gores dengan spin dulu, Rip. Gores. Aku nak buat benda ni dulu. Aku dah beli pot banyak dah ni. Aku nak menang. Ni semua ni. Oh, kau beli kat Ninja sana ni? Semua ni gua beli. Allah, banyak gila pot ni, Mat. Kamera tak ni. Jap. Kau boleh bagi tahu apa benda yang kau buat ni sebenarnya? Tak, ini aku gores lah. Kat sini dia ada nombor. Mana lah ni? Ada nombor. Nombor ni kau masuk kat dalam website dia, kau akan dapat satu free spin. Satu free spin. Yes. Apa? Menang apa? Kau boleh menang Huawei laptop, Oppo smartphone dengan Nothing Earpod. Banyak, Mat. Apa banyak aku beli, aku nak menang kan. So maknanya setiap kalau macam pot ni dia ada scan QR code ni, kita scan lah. Okey, dia macam ni dia. Semua produk dia kau boleh dapat free spin kalau kau beli satu. Kalau contoh macam kau beli ni, kau akan dapat satu free spin. Kau beli ni, satu free spin. Paling best kau refer dengan aku pun kau dapat free spin. Oh, baik, Mat. Aku nak beli 30. 30 kau dapat free spin. Aku nak beli 30, Mat. Tak apa. So maknanya aku beli pot ni pun aku dah beli free spin lah. Yes, macam ni aku contoh ni, aku nak spin lah. Kau tengok ni bro. Kau tengok ni brother. Aku spin sekarang, nak dapat apa? Satu raffle entry. Oh, dapat lagi entry dia. Yeah. Oh, macam tu. Senang. Ui, baik. Flavor pun sedap. So tak rugi kau beli. Alamak. Macam ni, aku jujur Adik, kat rumah aku ada 3 pot. Kau pun tahu aku rumah aku 3 pot. Aku tambah satu lagi ni untuk orang. Tapi aku nak dapat juga free. Nak dapat free. Dia nak, kalau benda free memang cepat kan? Memang cepat. Ya, alamak, bateri aku nak habis pula dah. Ni. Itu dia cakap aku. Bateri habis pula. Wah, lah dulu tengah-tengah shoot bateri dah habis. 2022 mana ada bateri habis dah weh. Banyak hal lah ni. Ni tempat cas lah ni? Tempat cas. Kau cas aku simpan dalam poket, aku boleh buat ke mana-mana. Tak payah wire lah. Buang masa lah. Dah lah kau ni lebih-lebih pula ni. Dah lah, apa-apa pun guys, kita jumpa malam nanti. Ciao. So hari ni kita berjumpa dalam segmen interview yang special. Yang paling special. Betul. So untuk pengetahuan korang, Bros Gang ni basically kita segmen interview pun kita banyak release kan. So interview dengan orang-orang yang ada masalah dalam kehidupan, orang yang macam kena rogol ke apa ke kan. Tapi this time kita interview dengan seorang artis yang bagi aku dia steady. Yes. Dia steady, dia kering, dia berani, semua memang dia lah. So dari segi credibility tu dia nampak lain pada lain lah. Artis yang ni memang dia kreatif sebab art dia memang berat sangat. Mungkin ada setengah orang yang kat luar sana yang tak tahu art ni macam mana, mungkin diorang akan fikir lain ke apa semua. Betul. So kita tak nak lengahkan masa ke apa, kita nak jemput tetamu khas kita, iaitu Abang Ikram Dinsley. Sila duduk. Duduk. Oh, sopannya. Anak siapa ni? Oh my god. Okey, tempat kita ni dia macam Sok duduk. Maklum dah tua. Orang tua begitulah. Inilah kita punya tetamu untuk segmen interview hari ni. Kalau siapa tak kenal tu, tapi tadi tu dia punya intro dia. Yang tadi tu intro dia. Intro dia terjatuh. Dia punya intro. So, Assalamualaikum bang. Sihat bang Alhamdulillah, syukur nikmat. Syukur kehadrat Allah SWT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu dunia dan salam semua midas khas. Banyak salam. Salam 4230 156 789. Syukur bersatu syukur alhamdulillah. Bawa bata berpas ke mana-mana di mana-mana seluruh dunia, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali insan-insan yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Sekiranya pilih jalan kafir. So guys, basically itu tagline dia. Jap, sebelum tu Habis lagi. Ada lagi? Okey, teruskan. Sabar. Sekiranya pilih jalan kafir, tepuk tumbuk. Dah dia tanya jiwa. Alhamdulillah tenang musafir rindu perindu. Allah Akbar. Tapi sebelum tu bang, saya nak tanya abang. Hari ni abang siapa? Nervous.
Okey, tak apa bang. Okey, kita tahu nama abang Ikram Dinsley. Salah. Okey, maafkan saya. Sebenarnya itu abang sulung kembar kami yang pertama. Abang sulung kembar. Abang sulung. Okey ya, okey. Sebelum kita teruskan, boleh tak abang terangkan sikit Ikram Dinsley, Prince Chicken Dinsley apa semua Abang tu banyak. Abang ada berapa adik-beradik? Yang pertama Kembar Dinsley. Yang kedua Kembar Dinsley. Iqbal. Ya, saya. Oh, ni macam baru dengar Iqbal ni. Yang ketiga Ikram Dinsley. Yang keempat Prince Chicken Dinsley. Yang kelima Dr. Chicken Dinsley. Yang keenam Ik Dinsley. Dan yang ketujuh Princess Iki Dinslicious. Panjang Macam Dan sekali Ikuan Dinsley. apa? Ikhwan? Ikuan. Macam mana nama-nama ni semua jadi banyak macam ni? Apa yang membuatkan abang nak letak banyak nama macam ni bang? Pernahkah kau terfikir seketika berada di tempatku membayangkan pahit manis yang tempuh selama ni bukan mudah. Tapi bang, sekarang saya keliru bang. Kenapa keliru? Abang yang mana satu ni? Okey. Daripada 7 orang tu abang yang mana satu? Yang hari ni yang datang. Saya digabungkan dengan 7 jenis malaikat yang hadir dalam tinggi sangat tu Deep. Deep sangat ni bro. Okeylah, sebenarnya tak ada apa pun. Teman ni sebenarnya teman suka berkarya. Kita sebagai seorang pelakon ataupun pelakon pun tak ada masalah, mana-mana pun sama. Okey, sebab benda ni adalah satu benda yang harus ada pada setiap insan ataupun manusia yang dinamakan seorang yang berilmu atau berakal untuk bermain dengan persepsi di mana keadaan sekarang ni lebih Faham? tak boleh rahsia. Okey guys. Sampai situ je. Okey, tak apa bang, macam ni. Sebab hari ni pun kita santai-santai berkopi apa semua. Kita pun tahu macam abang banyak identiti apa semua. Boleh tak sebelum kita teruskan deep kita punya soalan-soalan ni apa semua. Sebab hari ni kita orang random. Kita lepak dekat taman ni. Apa nama taman ni? Okey, dah tahu dah. Taman Astakona orang panggil. Astakona. Hari ni kita tak ada cue card, tak ada apa. Soalan yang kita akan bagi ke abang ni soalan Random. yang random. Kalau boleh abang jawab lah dengan jujur lah. Kalau tak boleh pun abang jawab lah juga. tak jujur pun saya cuba untuk menjadi seorang yang lebih orang kata ikhlas. Yang di mana bila saya bagi satu jawapan tu pandai-pandai aku fikir sendiri. Sebab saya rasa benda ni biarlah rahsia antara saya dengan saya dan juga saya. Okey, faham. Okey, so basically hari ni okey, saya takut tersilap sebut nama adik-beradik. Sebab sekarang ni kita nak sebut nama apa? Prince Chicken Dinsley. Tak apa. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Jangan main-main bang. Imam Mahdi. Dia kalau Imam Mahdi boleh ke kita letak nama tak boleh sekarang ni? Boleh ke letak nama? Apa tak boleh sekarang ni? Apa tak boleh? So tak adalah, sebenarnya korang boleh panggil saya tak ada masalah untuk panggil apa saja kecuali Ikram Dinsley. Sebab saya rasa benda tu tak sesuai untuk saya bawa carry lagi dalam kehidupan saya, dan saya rasa benda ni berat untuk saya membawa semula aura ataupun karakteristik sebagai Ikram Dinsley itu. Sebab untuk menjadi seorang Ikram Dinsley ni, dia bukan sekadar menjadi ikram, tapi dia menjadi seorang pelayan dan JRO, dan juga bukan pelacur. Kadang-kadang terlacur lah, kadang-kadang terlacur. Kadang-kadang. Okey, so basically hari ni kita tak boleh sebut nama Ikram Dinsley lah. Ya, sebab Ikram Dinsley tengah sedang berehat di dalam liang lah. Berehat. Abang, itu saya nak tanya abang sebenarnya. Kenapa Ikram Dinsley dah meninggal? Dia bukan meninggal, dia sebenarnya meninggalkan dunia selebriti tu untuk matinya selebriti sepi. Sebab dia pernah rasa kesepian yang teramat sepi apabila sebelum kehilangan arwah bapa sekalipun, kan? Tapi sebenarnya benda tu berlaku sebelum lagi, di mana saya sedang saja. Abang Prince Chicken Dinsley ni kelakar. Dia kelakar, santai. Okey, macam ni bang. Dia banyak soalan yang bermain dalam fikiran saya bang. Sebab apa? Dulu saya memang follow up lah abang punya movement apa semua, and rata-rata orang kat luar sana, okey, kita tak boleh sebut Ikram Dinsley lah. Rata-rata orang kenal sebenarnya saya marah apabila orang mengatakan itu Ikram Dinsley, sedangkan itu adalah saya, Prince Chicken Dinsley. Sebab saya diwakilkan oleh Ikram Dinsley untuk kau keluar, tapi bukan di dalam kaca TV ataupun filem, kan? Jadi dia mewakilkan Ikram Dinsley untuk keluar dalam media sosial ni. Sebab media sosial ni sebuah platform yang sangat besar. Betul. Dan ia satu orang kata alam yang baru ataupun dimensi yang baru
baru. Jadi untuk saya pergi mendalami ataupun mengetahui ataupun mencerobohi ataupun mencabuli ataupun merogoli apa saja yang Lili ada kat sini kan. Sebab tu saya create hashtag anak Dizli acah kacak berseni. Maknanya dia mewakili sifatnya Dizli tu daripada arwah papa, mama, kakak, abang, adik, mak saudara, papa saudara, tok, semualah kan. So sifat tu dia dihimpunkan dalam satu jasad. So dapatlah ni. Tak, ini sebahagian daripada apa yang ada. Oh, faham. Sebab saja ni absorb. Faham, absorb. So maknanya saya ada baca satu Twitter lah. Orang ada tweet pasal Prince Chicky Dinsley. Dia cakap bahawasanya apa yang abang lalui hari ni ialah masalah personality disorder. Abang rasa apa jawapan abang untuk orang yang tulis macam ni? Maknanya orang tanya. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana bagi saya lah itu sebuah anugerah yang Allah kurniakan ketika saya mempergilakan diri saya dalam media sosial kan. Sebagai Prince Chicky Dinsley, putera raja, singa nakal, naik akal, berakal-akal, bebal, sengal, semua cukup kan. Jadi benda tu yang menyebabkan dia tak mampu untuk bawa Ikram Dinsley. Sekiranya Ikram Dinsley dia jenis bongkak, angkuh, sombong tau. Dia jenis yang orang kata dia rasa macam dia hebat, pada hakikatnya dia tak tahu apa yang dia buat, dia tak faham apa yang dia buat. Oh, faham. Itu Ikram Dinsley. Dia main reda je. Walaupun saya yang Prince Chicky Dinsley main reda, saya dalam gua, saya tak main kat luar. Tapi permainan Ikram Dinsley ni sebagai seorang yang orang kata Ikram Dinsley daripada kecil sehinggalah zaman sekolah, remaja dewasa dan peringkat menjadi gila. Gila tu adalah titik untuk menghilangkan, mematikan Ikram Dinsley tu. Ikram Dinsley. So maknanya apa yang berlaku dekat dalam hidup abang sekarang ni, Ikram Dinsley tu kira memang dia takkan keluar ke atau macam mana? Terus mati terus ke atau macam mana? Okay, contoh boleh senang kan. Katalah awak cerai kan. Cerai tu kalau kau faham, kalau kau tak faham, kau tak faham. Okay, cerai. Kita cerai tu kita tahu tak yang tu lelaki ke perempuan? Kalau kita tahu orang tu lelaki, kita tahu lelaki ke? Cerai tu air mani tu dicantumkan dengan ovum tu, air mani yang terpilih tu tak tahu tak itu jantina yang lelaki atau perempuan? Tak tahu. Tak tahu. Okay, prosesnya berlakunya antara bila cerai sedap pancut gitu kan. Okey, teruskan. Okey. So benda tu, proses tu nampak tak? Dirahsiakan tak? Dirahsiakan. Jadi apa yang saya diamanahkan oleh Ikram Dinsley supaya kamu buat benda sekian macam ni tu kau buat. Janji kau tahu batasan dia, kau pastikan apa saja kau nak buat tu ada guru-gurunya yang akan mengukuhkan lagi dia punya perbuatan tu untuk menggambarkan apa yang berlaku dalam media sosial dan realiti. Dia gabungkan semua apa yang dia tahu. Dia ni perempuan ni ada 5 lelaki, satu ni miskin, BSP bla 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 bla. So setiap lelaki ni semua dia jadi sebagai tempat dia untuk bergantungan dalam hidup tiap-tiap bulan kan. Bila saya tahu benda tu saya absorb. Dengar pula cerita pasal cerai, saya absorb. Saya modulkan dalam sebuah saya modulkan sebab saya macam Ikram Dinsley hanya bermain dengan peri kemanusiaan, tapi dari segi saya pula saya tarik aura jin dan manusia tu sekali. Oh, faham. So personality yang berbeza. So maknanya basically Ikram Dinsley ni seorang yang macam abang cakap tadi, Ikram Dinsley ni dah mati apa semua, and kita bukan tak nak mati. cakap pasal dia mematikan diri. Matinya selebriti sepi. Orang tak faham kat situ. Matinya selebriti sepi. Maknanya selebriti sepi tu dah mati. Maknanya Ikram Dinsley tu dah takkan ada dah macam tu. Wallahu a'lam bisawab. Sekiranya Allah mengizinkan untuk menjadi kun fayakun. Macam mana nak cakap macam abang pun tahu sebenarnya. Sebenarnya dalam Malaysia ni ramai orang kenal abang, ramai orang tahu abang apa semua, and apa kira abang sebab abang pun antara orang yang dah lama dalam industri. And then telemovie dah banyak, television series dah banyak. Dari jauh apa nama cerita tu bang? Bukan kerana aku tak cinta. Polis ni baik. Disebabkan bukan kerana aku tak cinta sebelah syaras itu menjadikan hakikatnya syariat. So maknanya background tu banyak gila, and orang ramai gila suka abang. Bukan saya. Itu Ikram Dinsley. Sorry. Kan saya dah kata 15 tahun Ikram Dinsley mencerobohi dalam dunia seni ataupun industri seni ni. Jadi 15 tahun tu dia bukan setakat dalam production ataupun set lokasi, tapi di luar pun ada realiti yang di dalamnya realiti. Maknanya ada kehidupan yang dia dijemput dan dia dilayan, dalam sama dia kena layan. Faham tak benda tu? Faham. Jadi benda tu berlaku. Jadi
Jadi untuk saya nak fahamkan apa situasi dia pun saya pening kepala. Sebab saya rasa Ikram Dizli ni terlalu complicated. Berbanding dengan saya deep throat. Deep throat tu lain. Lain lah. Okay. So benda ni saya bermain dengan aura daripada Kuala Kangsar, aura daripada Langkawi, aura Perak, Ipoh, Damansara. Saya absorb. Saya panggil apa semua benda tu. Saya create supaya benda ni jadi satu persembahan di mana dia macam kerana nilai setitik rosak susu belanga. Lebih kurang macam tu lah. Jadi benda tu saya nak supaya persepsinya terhadap Ikram Dizli tu mati dalam peringatan. Okey bang. So Ikram Dizli abang cakap dia dah mati dalam industri. Dalam peringatan. Dalam peringatan. Okey. So apa yang abang buat sekarang? Saya setia menjadi GRO. GRO, geng rokok malam. Yes. Guest Relation Officer. Sorry. Ingat geng rogol tengah malam tadi. Kadang-kadang berlaku. Aduh. Sebelah abang pergi saya nak tanya satu soalan. Jauh tak jauh kan? Dekat kan? Tak, dekat je. Apa macam abang ada 5 adik-beradik Adik-beradik yang adik-beradik empat. Abang anak ketiga. Saya anak ketiga. Okey, so macam Ikram Dizli anak yang ketiga. Ikram Dizli anak ketiga. Kami lah. Macam mana dari segi keluarga-keluarga untuk berkenalan dengan abang? Berkenalan. Macam rutin harian lah adik-beradik ke? Sama je dengan prinsip Dizli ni. Oh tak, ini hanya dalam gua saja. Dia tak boleh ada orang lain. Dia tak boleh ada individu yang mengganggu konsentrasi dia. Dia lebih selesa dengan zikirullah yang akan mengiringi untuk menyambungkan apa yang perlu dipersembahkan. Okey bang, satu lagi bang. Saya. Kita orang selalu tengok TikTok abang. Tengok live abang kat TikTok kan. So, ni saya tanya personal lah. Apa yang abang cuba sampaikan bang? Yang selalu abang buat lukis muka apa semua. Lukis apa semua tu. Apa yang cuba abang sampaikan? Yang paling menakutkan orang ramai kat luar sana yang masa time abang lukis tu and then abang suruh sembah laku. Tu apa sebenarnya motif abang buat benda tu supaya orang highlight kat luar? Apakah gambarannya apabila kita melukis muka? Ada satu peribahasa Melayu. Contoh arang. Menconteng arang di muka. Okey, apa yang berlaku sekarang ni anak muda banyak menconteng arang kepada muka mak bapak mereka. Sebab walaupun tak contoh dia menghina ataupun dia kecam seorang tu kan. Kita kimak kau lah. So memukikan mak dia. Faham tak? So sedangkan mak bapak tu adalah wali keramat, bukan untuk mereka saja tapi kita ni semua. So apa yang berlaku dia ditunjulkan dalam media sosial tu semua walaupun tak nampak tapi ciri-ciri ayat dan perkataan digunakan menunjukkan mak bapak ni tak ajar didik dengan betul. Tak ada adab, tak ada adat, tak ada istiadat, dah hilang. Warisan tu dah makin pupus dengan budaya yang dicemarkan dengan BTS. Okey, semua macam penari dah. Kalau kita tengok betul-betul apa yang berlaku dalam TikTok tu ibarat perempuan nari tiang. Faham tak? Dan dalam masa sama ada kesempatan untuk bukan setakat lelaki, perempuan, lesbian apa semua menjadikan katalog. Faham? So apa motif abang buat untuk diri abang yang tu, yang conteng muka abang tu? Apa dia? Maknanya abang nak marah dekat siapa sampai abang conteng muka abang sendiri? Sebab saya perlu mencontengkan diri saya sendiri untuk saya sampaikan apa yang tersirat di sebalik kehidupan yang media sosial ni. So abang buat yang dekat dalam TikTok tu untuk hantar mesej dekat orang kat luar sana supaya orang tahu yang kita tak boleh nak conteng muka mak bapak kita macam tu. Even conteng muka kita sendiri. Dan Allah bagi muka kita elok nak buat tattoo buat apa? Faham? Okey, berapa ramai anak Melayu kita yang bertattoo? Berapa ramai? Bukan anak Melayu, ramai lagi lah. Berapa ramai? Semuanya terselindung. Dan sekarang makin berani. Dulu terselindung, sekarang makin berani. Beza kat situ. Betul. Okey, yang kedua, anak-anak perempuan semua gila-gila TikTok apa semua, ditetik apa semua. Weh, apa ni? Ini ke budaya Melayu? Bukan. Tapi mak bapak buat apa? Mak bapak tak tahu. Evolution tak tahu. lah. Okey, kalau tak tahu sekalipun, itu kata maaf cakap, walaupun saya tak ada anak, walaupun saya tak ada suami, tak jadi isteri lagi, suami pula. Jangan bang. Iyalah suami isteri. Okey, gitu lah. Suami isteri gitu kan. Zaman sekarang suami isteri macam ni. Ni gambaran ni. Itu kita kena tanya je gitu. Ni contoh orang tanya kenapa je macam ni kan. Saya nak bagi contoh. Zaman sekarang ni kau kahwin tapi masing-masing bertopeng. Depan orang bagi, nampak bagi. Bermuka Kau slow everywhere. Betul. Dah hilang dah kebahagiaan rumah tangga tu. Semua fake.
gila babi. Semua fake lah kan. Jadi saya takkan saya nak bagi tahu benda tu sebab nanti kan akan teguris pihak ini, akan teguris pihak tu. Jadi saya kena bagikan dari segi persembahan tanpa kata-kata. Bila saya tak sebut kata-kata, once saya buka mulut saya, kan, bukan Ikram Dizli tau. Kalau Ikram Dizli punya kata-kata lagi jahanam. Maksudnya jahanam dari segi macam mana? Jahanam gila babinya. Serius. Direct terus lah macam tu. Dia tak sedar boleh cakap. Memang lepas je. So eloklah Prince Sheikh Dizli buat dengan mesej cara macam ni. Dengan lagi jahanam. Lagi jahanam. Supaya apabila seseorang tu jahanam, Allah akan berikan satu kesedaran. Faham? Okey bang, abang buat macam tu apa semua kan? Komen-komen yang negatif ni memang banyak lah bang. Sebab saya tengok memang terlampau macam orang cakap kau ni macam bodoh lah, pukimak lah kau, apa benda kau ni, hina Islam apa semua kan. So yang kat situ tu bang, yang dia kata pasal agama tu bang. Abang highlight apa abang punya opinion lah. opinion abang? Bagi saya mudah je. Alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah. Kerana apa yang dilontarkan setiap perkataan dalam timeline tu, bagi saya ia sebuah, orang kata, ilham yang sangat mencetuskan revolusi dan evolusi dalam kepala otak saya. Faham? Dia membantu neuron-neuron otak ni berkembang dan mendapatkan satu hasil. Oh, ini ke faham? Oh, ini ke faham? Faham. Saya tak nak sentuh bab syariat, tarikat, marifat apa semua rancau ni, tak nak. Saya lebih suka pada maksiat. Suka maksiat? Saya suka maksiat. Faham? Abang suka maksiat? Maksiat besar, mata dia maksiat. Maksudnya abang suka maksiat dari segi apa? Saya suka maksiat lah. Kerana dengan maksiat tu kita akan belajar tentang benda kita ni lupa diri. Tapi kat situ saya tak faham sangat bang. Ya tu. Cuba abang terangkan sikit. Kat situ saya tak faham. Okey, macam maksiat lupa diri. Maknanya macam mana kita tahu, basically maksiat ni bermaksud macam-macam lah. Macam berzina ke tu dah maksiat kan, beromen apa semua. Maksiat bila kita tengok satu benda tu, kita hina dia, kita kecam dia, itu maksiat jugalah. Itu semua maksiat dan itu budaya sekarang ni. So maknanya abang suka kecam orang? Orang sekarang pun suka kecam orang lah. Maknanya tadi abang cakap abang suka maksiat. So boleh abang highlightkan sikit abang suka maksiat yang macam mana maksudnya? Maksiat yang menyedarkan kebesaran Allah. Faham? Tapi dengan cara abang macam tu kan. Dengan cara apa? Macam yang abang buat tu lah, yang abang buat live apa semua kan. Okey, apa jadi isunya apabila kita memasang zikir sebagai background berbanding dengan muzik yang tak tentu hala di beat tu, di mana pergerakan kita ni akan menghasilkan satu pergerakan yang akan menggerakkan zara-zara darah apa semua bahagian arak. Kan? Kita lah tak reti nak berzikir, nak baca Quran. Memang jahanam lah kan, mencaram jadah. Saya pun akui benda tu. Namun bila kita pasang zikir tu, adakah ia satu makanan rohani atau makanan sekadar untuk mendengar halu telinga je? Rohani lah. Rohani. Bila darah bergerak, apa kita pump, so zikir tu masuk, at least dia jadi satu sulaman kekuatan. Sebab kita perlukan zatnya Allah. Ui, banyak tau. Dia punya deep word tu memang kalau orang faham lah. Orang yang tak faham lah. Deep ke? Tak adalah deep. Maksud saya deep tu buatkan orang takkan faham lah 100%. Mungkin ada. Tak payah faham lah. Okay, saya nak tanya awak. Awak punya kote, saya punya kote sama tak? Tak. Jadi So apa jawapan dia? Maksudnya apa persoalannya? Maknanya setiap orang lain-lain. Kalau nak tahu awak punya kote macam mana, awak buka seluar kita main macam sama. Okey, jap. So apa kaitan dengan konten-konten ni? Maknanya setiap orang lain-lain lah. Mana ada satu ciptaan Allah yang sama? Cuba cerita dengan saya. Faham. Gempak. Baik, saya faham. Cuba cerita dengan saya mana ciptaan Allah yang sama. Satu, bagi saya satu je. Apa dia? Tak sama lah, semua Tak ada lain-lain. bro. Semua lain-lain. Jadi kenapa nak peningkan saya untuk saya fahamkan orang lain, sedangkan orang lain pun tak nak fahamkan saya? Kau tak faham? Diam, simple, tak payah kelam. Saya simple bro. Saya lepak macam-macam jenis orang bro. Terkeluar pula Ikram Dizli. Tak apa. Faham? Ya, sebab orang takkan faham kita lah bang kan 100%. Bro, sorry cakap bro kan. Bagi saya benda ni simple Saya bukanlah kata saya nak belagak ke, saya angkuh ke sombong. Memang azali, memang saya ada dalam diri saya. Sebab oh tak boleh kita ada sifat angkuh. Jadah yang lancau. Betul lah. Allah cipta api, Allah ciptakan syurga, ada di neraka. Betul, setuju. Ada bumi di langit. Ada bumi dan langit. Ada matahari, ada bulan. Ada laut, ada tanah. So, Faham? Okey. dalam surah An-Nas ni pun Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, bro. Jin dan manusia. Faham? So what the fuck you guys been like? Fuck around. Come on bro. Belajarlah dulu benda simple. 3 perkataan terakhir, jin dan manusia. Apa masalah dia? Semua sama lah. Bergaul lah, pergaulan. Tak apa masalah dia sekarang ni. Tapi sebab apa? Sebab kita bercakap based on observation orang kat luar sana. Observation. Okay, we talking about observation. Okay, simple Nak melancap, boleh tak kita macam, aku nak melancap lah.
Tak boleh bro, tak boleh. Tangan kena berfungsi dengan baik. Kanan ataupun kiri bro. Ambil sabun ataupun minyak kelapa, sapu bro, sedap sial. Itulah baru nak melancap. Faham? Saya faham. Okey, saya faham. Report lagi cari tempat. Takkan kau nak melancap suka tingkau je. Kena fikir lagi kan? Tapi benda zaman sekarang, kau tangkap video, kau melancap, kau post dalam Twitter untuk apa sial? Untuk menjual. Betul. Setiap video RM10, RM15, RM35. Fikir kalau RM1,000 berapa banyak bro? Banyak collect. 3,000 lah. Kalau RM3,000 RM1,000. Kalau RM10,000 RM35,000. Okey, faham. Okey bang. So itulah sebenarnya kau tahu tak apa yang kau nampak kat Abang Ikram ni sebenarnya, apa yang dia buat dekat TikTok apa semua kan. Allah. Itu semua dia nak tunjuk kat kau apa yang persekitaran. Saya mewakilkan Prince Ciki Dinsley ke Princess Iki apa semua sebab saya tak nak buat kerja tu semua. Kerja saya. Saya selebriti. Saya public figure. Takkan saya nak buat benda mengarut semua tu. Betul. Satu orang lain lah. Saya mewakilkan lah. Mewakil lah kan. Okey, faham. And mind your own business lah. This is my business. I don't give a fuck what kind of business you are. Kalau nak campur tangan ataupun nak sibuk pasal ni, come, do business. Takkan nak beritahu aku nak minta sedekah, minta duit pada. Butuh lah. Cakap benda benar, orang takkan percaya. Betul bang, saya sokong. Yang banyak kena tipu ni semua macam bodoh ni, orang kaya ni semua. Sebab kau cakap benda benar, dia orang tak layan. Kena cakap benda tipu. Ya bro. Faham. Kau tidak nak conquer, nak pegang. Pelancau sial. Tak boleh ya. Niat kerana Allah Ta'ala lah. Tapi zaman sekarang memang macam tu bang kan. Bro, that's why I said benda ni. Benda ni bukan nak kata apa lah. Benda ni I'm talking general, not talking about orang kaya ke miskin, tak general. Tapi benda ni kadang-kadang saya cakap, saya bersyukur Alhamdulillah kerana Allah bagi saya peluang untuk merasa kesusahan yang tidak kesusahan. Kesusahan yang ada satu benda perkara yang boleh katakan kenapa orang lain cerita pasal susah macam ni, jadi aku tak rasa benda tu. Saya nak rasa bro. Tak ada benda lain, saya nak rasa je. Rasa. Setiap benda apa kita buat, kita kena rasa. Tanpa kita rasa, takkan tahu apanya dalam rahsianya dalam rasa tu. Baru kita tahu kan. Ya bro. Kau nak melancap kan? Nak melancap, dulu melancap pakai ludah. Sedap juga bro. Pernah try pakai ubat gigi? Baik je. Boleh tak abang terangkan sikit jenis pakaian yang abang pakai hari ni? Kenapa slipper abang tak buka teks lagi? And apa konsep apa pakaian abang hari ni? And adakah pakaian ini dibolehkan untuk pakai semua adik-beradik tu ataupun certain karakter je yang boleh pakai? Tak boleh. Ya, macam kasut Polaroid ni dia melambangkan inilah Ikram Dinsley. Ni Ikram Dinsley. Ni Ikram Dinsley. Jenama, color, tune, terang, apa semua ni Ikram Dinsley. Dia harus di kaki. Kenapa rainbow? Kenapa rainbow? Kerana siapa yang tengok pelangi tak bahagia. Okey. Dan itu biasan 7 warna bro. LGBT punya line berbeza bro. Kita tengok balik bendera, colour dia orang. Susunan berbeza. Kaji dulu sebelum kita berkata-kata. Mereka bermain persepsi. Okey, persepsi. Dan mereka bijak kan. Sebab tu saya perlukan saya suka LGBT sebab bagi saya mereka kreatif, inovatif dan mereka lebih baik berbanding dengan lelaki-lelaki yang kononnya sejati bro. Okey bang. Abang cakap abang suka LGBT bro. Abang kat situ maknanya abang support ke macam mana bang? Saya tak cakap saya support. Maknanya abang okey lah dengan Abang LGBT. suka dari segi movement kreativiti diorang ke atau macam mana? Tak, saya suka kerana Allah wujudkan manusia begitu untuk kita diuji dan diduga. Sekarang pun saya nampak abang punya pandangan abang. Perspektif Pandangan saya. dia tak semestinya apa yang kau nampak dia pakai rainbow ke apa kau duk fikir dia ni kan. Dia bro, bagi saya mudah je. Sebab masing-masing ada pengalaman hidup yang masing-masing dan perjalanan kehidupan masing ada sejarah masing-masing. Dan saya Alhamdulillah, walaupun saya tak melalui fasa-fasa yang mereka lalui, saya melalui fasa yang saya sendiri yang saya rasa macam aku pening ni. Aku pening. Hari-hari kena pening. Daripada kecil, daripada umur 5 tahun, nak kena tak mula berfikir tu, dia punya fikiran tu macam Banyak benda lah. apa ni siap. Faham. Dia macam terapung-apung sampai ke hari ni tu. Sampai ke hari ni. So maknanya abang bahagia tak dengan hidup abang hari ni? Alhamdulillah, sebab ujian dan dugaan itu tandanya Allah sayang. Dan bila sakit itu pengampun dosa. Dan apabila kita sentiasa uji dan duga, tandanya Allah sayang. Dan apabila kita sakit, tandanya Allah nak mencuci dosa. Dan saya tambahkan lagi bala supaya lagi besar nanti sakitnya dapat. Dan saya banyak diampunkan dosa ni di atas muka bumi sebelum bawa ke pada mahsyar. Faham? Pokok. Dan saya kena cuci tai-tai Ikram Dinsley ni semua. Sebab apa yang dia buat selama ni tak sedar. Terkesan kat sini? Tak. Tak terkesan? Tak. Bagi saya macam terkesan tak? Terasa tu rasa. Terasa. So abang rasa sekarang lagi better daripada dulu lah macam tu? Tak. Belum. Belum lagi. Belum. Dia ada satu lagi di penghujungnya. InsyaAllah.
Okey, so satu lagi, kita dah tahu banyak benda dari segi isi hati abang apa semua. Satu lagi saya nak tanya, pasal Dajjal. Boleh abang explain sikit tak apa yang bermaksudnya abang lukis mata ataupun whatever yang berkaitan dengan Dajjal. Adakah abang suruh kita sembah Dajjal ke apa ke? Sebab ramai orang nak tahu pasal jawapan abang pasal benda ni. Sebab kalau ikut pada mata orang ramai abang kan, kena kini kita fikir orang ramai lah. Orang ramai akan cakap macam abang support benda tu tau. Okay. So, apa pendapat abang kat situ? Okey, nanti saya cuma boleh pesankan kat sini. Bila keluar latih Dajjal, jumpa Dajjal, cakaplah sembah laku sebab korang percaya apa agendanya dan korang yakin dengan apa agendanya, silakan. Sedangkan Rasulullah SAW punya sirah dan juga sunnahnya, korang sedikit pun tak nak beritahu. Ini kan pula tentang Dajjal yang belum tentu sama ada mata satu keluar, mata kedua ke tiga, wallahualam. Tapi hakikatnya di sini kisah Rasulullah SAW telah pun tercatat dalam hadis-hadis maupun penceritaan tentang Rasulullah SAW. Seorang pun tak berminat, tak ramai yang berminat. Orang tahu Dajjal je? Dajjal, okey, saya sembahkanlah. Lagi hype kan benda tu? Ya, of course. Sebab saya paling banyak manusia yang ada kat atas muka bumi ni, Dajjal sentiasa disebut. Saya nak tahu dia dan saya nak jumpa dia sekali je. Saya jumpa dia sekali, saya bagi cium dia. Fuck you. Faham? Oh, so maknanya apa yang abang buat tu yang berkaitan dengan Dajjal tu semua, saya nak suruh dia keluar cepat. Abang nak suruh dia keluar cepat? Ya, bro. Lagi tenang, aman apabila dah berlaku 44 hari tu, Islam bangkit. Yes, sir. Betul. Betul. Yang beria sangat semua orang kiamat. Memanglah kan kiamat. Tapi ceritanya, penceritaan tu kena faham dulu. Ini bukan kata saya tak berani nak sebut walam-walam, tapi dah banyak dah orang cerita bahawasanya Islam akan bangkit selepas Nabi Isa membunuh Dajjal dan di situ prosesnya akan berlaku Islam bangkit. betul. Faham? Kau boleh nampak sendiri apa yang abang ni cakap semua kan unexpected lah sebenarnya. Sebab kita orang first time borak dengan abang dengan macam ni apa semua. So, kita biasa tengok kat media sosial Ya, Instagram, dekat TikTok kan, tengok abang. Saya cakap terus terang Bang boleh minum air ni bang? Sila, bismillah. Sekiranya Ikram Dizli dia takkan keluar selagi gigi dia tak siap, bro. Gigi tak siap maksudnya? Dia takkan keluar macam ni. Gigi tak ada, dia takkan keluar, bro. Tapi saya yang berani untuk keluar, bukan Ikram Dizli. Faham? So kalau once Ikram Dizli keluar, ini contoh abang, kalau Ikram Dizli dia keluar, yang lain tu ada lagi ke? Still ada lagi ke macam mana? Dalam peperangan perlukah kita beritahu strategi kita pada masyarakat ataupun orang ramai? Tak perlu rasanya. Betul. Kan? Jadi saya rasa Keep it privacy lah. Faham. Saya rasa lagi pun maaflah, saya faham apa yang nak cuba kalian nak sampaikan kepada para netizen, penonton-penonton, ibu-ibu, bapa-bapa yang suka melihat Facebook dan juga Twitter dan Instagram. Janganlah bodoh sangat kan. Dah tua tu pandai-pandai. Yang kat rumah tu, yang main Facebook tu. Tua-tua tu. Atau kamu ni pun teman bukan nak membutuhkan orang tua-tua ni, tak ada. Tapi kamu dah hidup lama, sedarlah diri sikit, sedarlah ruang, sedarlah masa. Kamu tu dah lanjut usianya. Yang muda pun boleh mampu boleh mati. Betul. Kan, ini yang tua-tua ni, yang kamu terpedaya dengan budak-budak bodoh yang bulu jemput-jemput, kote bengkok, kote tak kerti nak basuh mandi, hadai poidok, minum ketum, mabuk dadah. Bila ketum minum arak bagai nak mampu. Itu ada pula pemahaman lain pun sini-sini lah. Liberalism. Hello. Bangkit dan bangunlah. Ya, orang-orang tua-tua sedarlah diri sikit ya. Kita telah diiktirafkan sebagai sebuah negara yang pertama penonton pornografi yang tertinggi ketika PKP yang pertama. Betul. Okey, itu bukan benda tanda yang sangat bagus ya. Bukan ya bro. Maknanya sebab apa jadi macam tu bang? Lihatlah apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Jadi macam tu. Maksudnya dari segi persekitaran lah bagi pendapat abang. Bro, zaman sekarang zaman dulu judi nak pergi ke kedai bro. Betul. Sekarang ni judi hanya di jari saja bro. Yes, betul bang. Everywhere brother. You want to watch pornography. Dulu VHS bro, sekarang tidak bro. Handphone saja. Dalam toilet Tanah Sawang pun sempat menancap walaupun hantar food panda. Kau nak pergi hantar rezeki ni, rezeki kau nak masuk. Lepas tu tengok tapi porn. Kau membatalkan kau punya Rezeki. Perjalanan halal. perjalanan ni halal tu. Berkat tu. Rahmat Taufik Dayat bro. Dah kau tak solat. Tentu kau main pula lancap sial.
Dadah aduh. Okey bang. Okey bang. Banyak benda abang share hari ni. Okey, so macam ni. Kadang-kadang kita tengok posting Prince J.K. Dinsley dekat Instagram ataupun dekat Instagram lah basically ataupun TikTok. Dia punya dari segi ayat ataupun perbahasan yang abang cakap tu secara lisan tu, dia more kepada nampak macam maaf saya cakap, nampak macam lembut and gay. And ada juga saya ada pernah ternampak dekat dalam komen, ada orang cakap dalam komen yang abang ni sebenarnya suka sama jantina. Apa pendapat abang? Ni nak betul ke tak nak betul ni? Betul bang. Itu depends pada abang lah. Sebab kita tak ada filter. Untuk dalam video ni tak ada filter. Depends pada abang. Yes, I am gay to myself. I am gay to myself. So maknanya sayang diri abang lah. Of course bro. Faham? Sebelum kita nak obses orang lain, lebih kita obses pada diri kita sendiri. Kerana pada diri kita sendiri ni akan mewujudnya aku dalam aku adanya aku. Aku adalah aku adalah kau dan kau bukan aku. Aku adalah aku. Kiranya engkau lah. Kau dalam diri kau kena faham, kau kena aping. Kena happy dengan diri sendiri. Ya bro. Baru kita boleh berkasih sayang dengan manusia. Baru kita tidak orang kata menghukum, mencaci ataupun meletakkan satu persepsi pandangan yang tak pernah bersua ni. Tapi dengan apa yang berlaku di media sosial pun baru semua mengelabar titik, mengelabar batang, semua kan cukup kan. Semua cukup kan. Sedangkan di sini sepatutnya kena sedar apa yang berlaku, kita telah dimomokkan sejak awal lagi kemunculan TV. Cerita pasal mata satu tadi kan. Sebelum balik pada soalan awak tadi panjang ni. Okey. Tak apa. Teruskan. Ni kalau boleh nak bakar ukuk sekarang ni. Bila bakar ukuk? First benda yang dikeluarkan adalah untuk dapat berita ni. Boleh? Konten? Tak. First benda yang dicipta dekat dunia ni. TV. TV tu ada dua mata ke? Tak ada. Satu mata je bro. Kemudian wujud apa? Handphone Dua mata ke? satu. Sekejap, maksudnya mata apa? Screen. Oh, screen maksud abang. Screen lah, tak kisahlah apa pun kan. Semua satu bro. So mata lah. Apa dengan mata lah? Faham? Okey bang. Pendapat abang pasal netizen ni bang. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana saya dikurniakan sebagai orang kata GRO bertauliah untuk melayan budak-budak ni semua. Saya rasa bersyukur sangat Alhamdulillah kerana Allah kurniakan saya ilham dan manfaatkan sebagai seorang pelacur dalam media sosial ni. Sebab saya rasa benda ni satu benda yang sangat banyak sangat tak terhingga bro. Syukur Alhamdulillah. Bang, saya macam mana lah? Sekejap bang, tadi bang saya nak tanya abang, apa pendapat abang pasal netizen ni bang? Okey, bijak, cuma dia bodoh berdaki. Bodoh berdaki. Kebanyakan yang ni lelaki berbanding perempuan lah. Lelaki ni kan suka membawang bash. Itu nama bro, lebih teruk daripada perempuan sebenarnya kan. Dia kalau menghanjing orang, kau-kau menghanjing, mentiu orang, gila cak kan. So benda ni berlaku, cumanya satu, dia orang tak cukur bulu ketiak, tak cukur bulu kote. Faham? Itu yang paling pertama. Yang ketiganya, tak potong kuku. Tak potong kuku. Cuba tengok kuku. Wah, kuku saya pendek. Okey. Banyak sikit bang. Kotor kan. So pernah dengar tak dalam sekolah fardu ain ke sekolah agama dulu kan, bila kuku panjang siapa tinggi? Setan. Bila bulu lebih daripada satu lilitan ni siapa yang tinggi? Tarzan selalu kat bulu. Tarzan bulu. Tapi Tarzan engine lagi berat. Oh ya. Tarzan. Okey, teruskan apa tu? Apa tadi? Tak, tadi dua line. Tak. Bismillah. Mana tadi? Tu bang yang tinggi tu bang. Tak tinggi. Okey. Lebih daripada satu lilitan, lebih daripada satu lilitan bulu, syaitan tinggi bro. So bermakna kat situ tak bersih dan tak bersuci. Bila tak bersih, tak bersuci, apa saja amalan kita dikira tak? Kosong bro. Solat pun tak ni kan, tak Solat boleh. pun tak. Betul, sebab tak suci, tak sah. Kena jaga dari segi basic macam tu. Ya bro, benda yang simple je. Dia simple bro. Kalau kita tak jaga tu memang akan lagi ni lah. Apa, sah ke? Faham? Kat situ pun dah kotor basic kan. Ya bro. And berapa ramai kecim diri? Yes. Suruh cik. Kecing duduk lah basically. Berapa ramai kecim diri? Ramai. Berapa ramai tak basuh bro? Berapa ramai bro? Kalau tak basuh dikira apa bang? Kotor lah. Tak suci bro. Sebab dalam tak boleh. Dan lah. bila di padang mahsyar nanti dalam neraka dia akan keluar api. Okey, saya bukanlah kata saya nak cakap macam megah angku, tak ada bro. And saya memang ada darah Kerabat dia. Kerabat raja ni di Perlis? Bukan, di Yala Petani. Oh, Yala Petani. Oh, kira abang ada darah sana jugalah. Thailand tu.
Yang Raja-Raja Bersiung ni lah. So papa tak pernah buka pun pasal keturunan ni langsung. Sampailah ke akhir hayat saya tanya. Sebab saya nak tahu, bukan saya nak ambil. Tak ada. Bukan saya nak apa. Tak ada bro. Saya tak nak. Saya cuma nak tahu apa dia. Dan macam mana saya nak cari solusi untuk buangkan dia. Kenapa abang nak buang? Buang bro. Sebab apa? Syirik. Oh, syirik. Syirik bro. Maksudnya syirik dia depends pada perbuatan juga kan, apa yang Betul. Tapi sejauh mana kita punya niat tu kerana Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Adam AS yang diwujudkan dalam syurga, diberikan semua kemewahan dalam syurga, apa saja kecuali buah koldi pun terpedaya dengan hawa nafsu. hawa nafsu, betul. Disebabkan perbuatan tu lah dia jatuh kan. Ya, Bumi apa semua. Ya bro. Faham? Okey, so bang, kita dah banyak dapat apa info Input. Kita pun dah kenal abang. Kita orang seronok sebenarnya dapat bercakap dengan abang. Sebenarnya saya nak cakap satu je. Berambus belah. Dia ajak kita belah guys. So tak apa bang, kita end di sini lah bang. Kita end di sini. And Sebelum tu, thank you so much bang sebab sudi nak masuk dalam video kita orang kan. Sudi nak join kita orang supaya kita boleh tanya abang apa abang punya. Sebenarnya Siapa abang? Saya nyampah pada sebab korang telah merosakkan program saya. Kenapa pula saya merosak program bang? Kenapa? Program abang ada program apa? Abang ada program apa? Ni kita shoot 2021 kan, hujung kan. Jadi benda ni telah merosakkan, saya terpaksa tukar saya punya plan. Alamak, kenapa abang tak cakap? Sebelum kita ending, apa nasihat abang dekat depan diorang yang tengok ni? Mungkin ada 50,000, ada 100,000 orang yang tengok video kita hari ni. Apa nasihat abang? Apa yang abang nak cakap? Yang suka judge, yang suka cakap tak tahu apa terus pergi hentam. So apa pendapat abang ke orang-orang ni bang? Saya mengalu-alukan ya, para netizen semua teruskan sifat kecam, keji, hina pada saya, kerana saya rasa itulah satu anugerah yang sangat besar yang Allah kurniakan pada saya. Dan pada kalian yang ada orang kata masalah dari segi dalaman, yang nak luahkan, nak jadilah saya prinsip diri ini sebagai tempat untuk korang nak buang apa saja perasaan anxiety ke depression ke, buang je, tak ada hal. Sebab bagi saya rasa bersyukur kerana apa yang korang kongsikan rasa tu membuatkan saya rasa lebih dirasai. Alhamdulillah. Diteruskan, saya mengeluhkan, jangan risau, dosa kalian dengan saya, insyaAllah saya walaupun sebesar hama pun insyaAllah saya bukan askan, saya usaha terus, automatically saya maafkan. Oh, no. Betapa setengah orang kecam-kecam dia, kata dia punya hati dia bukan main baik je. Korang janganlah kat luar sana, please mengenali seseorang tu. Memang betul macam abang cakap tadi, tak semua orang boleh faham kita. Tapi kalau korang tak nak faham dia, korang jangan judge, korang jangan hentam. Jangan kecam, kau jangan. Tak apa, terus. Tapi dia suka. Okay. Tapi dia suka, itu problem dia suka. Dia suka orang hentam dia sebab pahala satu Cuma dapat. saya minta satu je lah, jangan sentuh mama dengan papa. Yes. Itu betul bang, itu betul. Itu saya sokong. Semua orang akan Bagi saya bila sentuh je mama dengan papa, saya tak kira lah cerita pasal kononnya ni sebab bapak dia semua kesian, bapak kau dalam kubur semua. Saya pesan satu je lah, mak bapak korang sendiri pun korang tak terjaga, jangan sibuk pasal mak bapak orang lain. Betul. Dengar. Saya setuju. Itu saya setuju dengan abang 100%. Saya isu lain saya tak ada masalah, tapi yang sentuh mama dan papa saya. Apa-apa pun kau nak attack pun Jangan seorang saja. sentuh mama Dinsley dan papa Dinsley. Jangan sentuh. Ni warning ni tau, ni warning ni. Itu je. Make sure korang kat luar sana, korang benci macam mana sekalipun seseorang tu, jangan sentuh. Lagi-lagi untuk abang, jangan sentuh mama, jangan sentuh arwah. Tapi yang tu papa. sebenarnya semua orang tak suka. Semua Kan? orang So tak kalau suka. kau tak suka orang kena kat kau buat orang itu, kau janganlah cakap orang macam tu. Korang jangan toksik sangat. Nak toksik benda lain, tapi jangan toksik macam tu. Jangan Respect. sampai aku doakan yang korang semua akan gila segila-gilanya tanpa ada rangsung rasa yang sebelum ni ada. Okay, itu je. So apa-apa pun, terima kasih Thank bang. you so much, bang. Terima kasih. Kita jumpa lagi lepas ni guys. And itu saja video kita hari ni. And apa-apa pun. Abang ada makan-makan tak? Ada makan-makan ada lah. Ada makan-makan tak? Bajet ciput. Okay guys, kita